Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, apa sudah jadi dengan rakyat negeri Kelantan? Ya, satu perbuatan yang amat-amat menjijikkan. Di saat orang menghadapi kesusahan, di saat itulah pula ya individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melampiaskan nafsu mereka. Satu yang amat-amat memalukan sahabat semua. Dan hari ini ramai pula yang cuba menyalahkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakikatnya sebelum ini Musa Aman dilepaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan penggubaan wang haram. Siapakah yang melepaskan beliau? Ialah ketika Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Apa kaitannya kenapa Datuk Seri pula yang disalahkan? Hanya kerana hari ini Musa Aman sudah pun dilantik sebagai TYT. Dan perlantikan sebagai TYT ini juga tidak punya kaitan dengan Perdana Menteri kita. Kerana kuasa untuk mencalonkan, untuk menasihati yang di Pertuan Agong adalah ketua menterinya itu. Iaitu kalau di Sabah ialah ketua menterinya Haji Ji. Ya, Perdana Menteri Persekutuan tidak ada kuasa untuk menasihati maupun untuk mencalonkan siapakah individu yang dicalonkan sebagai TYT. Itu termaktub ya di dalam Perlembagaan Sabah Perkara 1 dalam kurungan 1, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda kenyataan media apa yang berlaku ya di Kelantan ini apabila polis mengesahkan kes rogol berlaku di PPS Kelantan semasa banjir. Waduh, orang ditempatkan di PPS untuk mencari, untuk diselamatkan. Tetapi lain pula jadinya sahabat-sahabat semua. Jadi satu kejadian rogol yang disahkan telah berlaku di pusat pemindahan sementara PPS di negeri Kelantan sepanjang banjir gelombang pertama baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat, kejadian itu antara 7 jenayah yang direkodkan berlaku di PPS negeri Kelantan itu. Beliau berkata 6 kes jenayah lain adalah membabitkan 4 pecah rumah, 1 kes kecurian kenderaan motor dan 1 lagi kes cabul. Dan menurut Harian Metro, kejadian rogol itu membabitkan mangsa berusia 15 tahun. Manakala suspek adalah 23 tahun yang juga seorang buruh binaan di mana mereka berkenalan ketika berada di PPS. Kejadian itu berlaku 12 tengah malam pada 2 Disember lalu di sebuah store di PPS terbabit dan dikatakan mangsa serta saksi berkenalan di sana. Kejadian itu juga diketahui abang mangsa dan mereka mengaku melakukan perbuatan terkutuk selepas disoal siasat oleh keluarga. Jadi laporan polis dibuat sebelum suspek ditahan pada 6 Disember dan direman selama 7 hari, katanya pada media semalam. Muhammad Yusuf berkata pertuduhan dibuat di Mahkamah Syariah Kota Baru 12 Disember lalu, namun suspek tidak mengaku bersalah dan tiada sebarang jaminan ditawarkan. Dan menurutnya lagi, pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan dan juga hakim menetapkan sebutan semula kes pada 14 Januari depan. Jadi kita anggap kes rogol yang berlaku di PSN adalah jenayah terpencil namun perlu dipandang serius kerana membabitkan mangsa di bawah umur, katanya. Itu dia kenyataan yang telah disahkan sendiri ya oleh pihak polis, sahabat-sahabat semua. Satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Dan yang lebih mengejutkan seperti mana yang saya katakan awalnya, kenapa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pula yang menjadi yang dipersalahkan ya di dalam banyak perkara, terutamanya isu perlantikan TYT Sabah ini. Kononnya ada campur tangan, kononnya reformati sudah jadi reformasi, reformasi jadi reformati dan sebagainya. Itu antara kenyataan daripada ahli-ahli politik, termasuklah parti muda sahabat semua yang membuat kenyataan seperti itu. Jadi Musa Aman bebas semua dakwaan rasuah ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan juga Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Jadi sekali lagi perlantikan Musa Aman, Tun Musa Aman sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-11 berkuat kuasa 1 Januari 2025 mencetuskan semula perdebatan mengenai tuduhan rasuah lampau dan pembebasannya pada tahun 2020 Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Pembangkang menyalahkan Perdana Menteri kerana dahulu beliau paling menentang pembebasan Musa. Benar, Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang pembebasan itu. Tetapi siapa yang membebaskan? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tidak, sahabat semua.
iaitu Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Dan nyata Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menterinya ketika itu. Jadi kumpulan itu cuba mengaitkan pelantikan Musa ada kena-mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi mereka membuat satu andaian, membuat satu tuduhan yang berbau fitnah kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang saya katakan, dalam isu pelantikan Musa Aman sebagai TYT Sabah ini, perkara 1-1 Perlembagaan Sabah jelas menyatakan bahwa Perdana Menteri tidak ada peranan dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi urusan perlantikan. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab penuh Ketua Menteri Sabah. Jadi di situ jelas disebut pelantikan adalah budi bicara Yang di-Pertuan Agong, tetapi selepas berunding dengan Ketua Menteri, bukannya Perdana Menteri, bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Menteri Sabah ialah Haji Ji Muhammad Nor. Jadi Musa pada awalnya didakwah semasa pemerintahan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, iaitu Kerajaan PH. Namun pembebasannya berlaku selepas Muhyiddin Yassin mengambil alih kuasa pentadbiran. Dan sementara itu seorang penyokong pro kerajaan membidas Presiden muda Amira Aisyah yang mendakwa reformasi kini menjadi reformati kerana perlantikan tersebut. Dia nak bangkit soal Musa Aman rasuah, tapi Musa Aman dibebaskan dari kesemua 46 tuduhan rasuah yang dihadapnya bila, iaitu pada tahun 2020, zaman Kerajaan PAS dan Bersatu, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menterinya. Ini semua salah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang lepas, yang melantik, ya tidak kena mengena, tapi akhirnya yang disalahkan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini mereka ni main hantam saja, sembrono membuat kenyataan. Hanya kerana mau menunggang isu populis seperti ini, mereka sanggup membuat kenyataan berbau fitnah, kenyataan yang tidak berasas dan sebagainya. Jadi katanya lagi pemimpin daripada Pakatan Harapan ini, bila zaman Muhyiddin dia dah dibebaskan dari semua tuduhan rasuah, jadi apa masalahnya dia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai TYT Sabah di zaman Madani ini? Soalnya sebab pada asasnya dia tak ada kes rasuah, kata Raja Gelap 2. Itu kenyataan daripada Raja Gelap 2. Sahabat semua mempersoalkan kenyataan-kenyataan daripada pihak pembangkang, terutama ya daripada Parti Muda ini, yang menyalahkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kononnya beliau menasihati, kononnya terlibat dalam perlantikan. Memang bangang sungguh. Ya, kerana mahu menjadi hero kah atau mau menunggang isu populis ni, sanggup menfitnah, menyebarkan kenyataan yang berbau hasutan dan sebagainya. Apa sudah jadi dengan Parti Muda ini, sahabat semua. Jadi apapun, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan, ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.